Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya tertarik ya dengan manifesto yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional Negeri Kedah ya, yang mana dalam manifesto itu mereka menawarkan 17 perkara ya. Dalam manifesto ini saya amat tertarik dengan tawaran yang mereka sediakan, iaitu peluang pekerjaan untuk 100,000 peluang pekerjaan berdaya saing dalam tempoh 30 tahun melalui pelaburan dan pelaksanaan projek berimpak tinggi, termasuklah projek-projek yang dirancang seperti di Bandaraya Getah Kedah, KRC Kedah Iriotopolis, yang juga Taman Teknologi Tinggi Kulim Kedah. Di sini juga saya lihat PN juga dalam masa yang sama berhasrat membina menyediakan rumah kos rendah, mampu milik, inisiatif kerajaan swasta, dan pembeli rumah pertama dengan sasaran jumlah 15,000 rumah menjelang 2030. Di sini juga mereka menyatakan bahawa selain itu, gabungan ini juga berazam memastikan komitmen pelaburan domestik dan antarabangsa dengan pelbagai projek berimpak tinggi dengan sasaran 10 bilion setahun sebagai garis dalam plan Kedah 2035. Di sini juga dia menyatakan bahawa PN turut berazam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bekalan air bersih negeri itu berlarutan sekian lama secara menyeluruh, selain mengurangkan kadar air terhasil NRW kepada 25% menjelang 2037. Jadi saya melihat kenyataan yang dikeluarkan untuk mereka nak buat manifesto ni ya, menyediakan peluang pekerjaan berimpak tinggi dan berdaya saing sebanyak 100,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 30 tahun. Ini kerja gila. Rakyat sekarang nak kerja, bukan main-main. Jadi apa yang saya lihat, apa yang dikeluarkan melalui manifesto mereka ni, janji mereka adalah janji yang langit, janji bulan dan bintang. Kenapa nak cerita 30 tahun? Dah berapa lama Datuk Seri Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah? Kenapa tak sediakan peluang pekerjaan? Kenapa hari ini baru nak cerita? Dan dia cerita di sini isu rumah. Nak sasarkan 15,000 rumah menjelang 2030. Sekarang ni 2023. Bermaksud satu penggal lagi. Setelah habis penggal ini baru ni. Inilah janji mereka. Dan terus berjanji. Seperti mana filem yang dibuat tu. Sokonglah saya. Terus berjanji lagi. Kamu orang sokonglah saya. Jadi janji-janji seperti ini adalah janji palsu yang mana kita tengok. Di sini lagi. Isu pelaburan domestik 2035. Melibatkan isu air. Dia kata 2037 baru selesai. Dah habis penggal tau. Ni 2023. 23, 24, 25, 26, 27. Masuk lagi satu penggal. Maknanya, PAS tidak ada kebolehan Perikatan Nasional ini cuba menipu rakyat dengan hujah mereka yang didengar manis. Tetapi hakikatnya tak ada. Kenapa? Betul-betul saya heran. Sanusi hari ini menjadi Menteri Besar, baru hari ini manifesto mereka nak menyediakan peluang pekerjaan 100,000 untuk rakyat Kedah. Kenapa dia memerintah beberapa tahun ini tak melihat isu ini? Jadi dia selama ini kerja dia melihat kepada RII. Yang mana isu ini saya belum nak ulas, tetapi saya ulas perkara ini bahawa ini adalah satu pembohongan untuk generasi anak muda di Kedah supaya mereka terpengaruh dengan janji ini. Yang mana harapan mereka mendapat peluang pekerjaan. Saya nak cerita ya, projek yang Sanusi dok cerita ni. Projek-projek yang dia nak cerita ini, kita tak tahu ke mana, tak arahnya ke mana. Pelaburan dalam negara ini ataupun dalam negeri tidak semudah itu untuk dia nak laksanakan dan akhirnya menyediakan peluang pekerjaan ini. Kalau semudah itu ya, yang Sanusi ini cakap, maka hari ini Kedah tu tak macam tu pimpinan PAS. Dia nak cerita bahawa kesalahan yang berlaku adalah daripada kerajaan terdahulu. Itu yang saya ulang-ulang kata. Kalau Sanusi sebagai pemimpin PAS yang merasakan beliau adalah pemimpin yang memimpin dari PAS yang menentang berkenaan dengan isu-isu rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, serta PAS kita tahu adalah parti Islam, maka dia tidak boleh bersekongkol dengan kerajaan terdahulu untuk menutupi bahawa dulu ada kelompangan, dulu ada kebobrokan, dulu ada rasuah, dulu ada penyelewengan. Kenapa kamu meneruskan dan kamu tak berhentikan dan kamu tak buat laporan polis, tak buat laporan SPM, sedangkan kamu Menteri Besar Kedah? Jadi hari ini kamu bangkitkan banyak isu dalam kamu punya ucapan. Rakyat akan lihat. Jadi hari ini Sanusi diambang kehilangan kuasa. Dia
bertungkus lumus untuk mempertahankan kuasa itu supaya dia tidak didakwa. Dia sekarang ini berada dalam ketakutan. Dia bermain dengan banyak sentimen, dia bermain dengan banyak isu. Sebenarnya semua itu menjerat diri dia. Sekarang ini dia bertelagah dengan Perdana Menteri. Dia bertelagah dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Hujah dia sekarang ini satu je. Saifuddin Nasution keluarkan hujah, dia nak jawab betul atau tidak. Tetapi dia sudah pun berada di satu perkara yang dinamakan kesalahan. Ada cerita, maka Sanusi akan kena. Dia sekarang ini, dia menjawab isu RII. Salah atau betul, itu dah pelangkong kepala dia. Yang mana dia sudah dilihat sebagai salah seorang yang sangat penting dalam isu ini. Maka dia boleh didakwa juga nanti. Dia tidak boleh mengelak. Jadi harapan dia cuma satu. Dia kena berjuang habis-habisan. Dia nak fitnah habis-habisan. Dia nak berbohong habis-habisan. Ini kali terakhir dia. Kalau dia gagal kali ini, dia akan ke penjara. Jadi dia ada cara sekali apapun sekalipun, dia akan gunakan untuk dia menyelamatkan diri dia. Dia sekarang ini sudah dalam ketakutan sebenarnya. Dia dah pening kepala. Kerana dia sebelum ini ingat bahawa orang tak tahu. Dia bermain dengan Saifuddin Nasution. Dia bermain dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu Perdana Menteri Malaysia. Merangkumi semua negeri ini dia kena tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Perdana Menteri Malaysia itu Menteri Keuangan. Keuangan dalam negara ni semua dia tahu. Nak berbohong dengan Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution itu orang sana. Nak berbohong dengan Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution itu Menteri KDN. Semua badan-badan perisikan, semua badan-badan yang penting untuk negara ni ada dengan dia. Jadi kamu berbohong, terus berbohong. Rakyat yang tak faham, memang mereka akan percaya cerita Sanusi. Tapi rakyat yang ada pelajaran, rakyat yang mempunyai minda yang bersih, rakyat yang inginkan ketelusan, rakyat yang ingin membangunkan negeri Kedah itu, rakyat Kedah yang ingin mereka mengubah segalanya, maka mereka tak akan sokong kenyataan daripada Datuk Seri Sanusi ini. Dia hari ini berpusing-pusing dekat situ. Kawan-kawan boleh percaya ke? Beberapa tahun pas memerintah Kelantan, 33 tahun, peluang pekerjaan tidak berjaya mereka hasilkan. Hari ini, PN nak cerita tentang 10,000 peluang pekerjaan untuk Kedah. Tak apa. Tapi kita ambil PN memerintah negara. Nak membuka peluang pekerjaan 10,000 pun tak ada. Kita dikurung adalah. Jadi ini janji mereka, yang mana pada saya, jangankan 100,000 lah. 10,000 Sanusi boleh bagi peluang pekerjaan kepada anak Kedah, itu pun sudah bagus. Jangan nak berbohong. Berapa ramai anak Kedah pergi kerja dekat Pulau Pinang? Berapa ramai anak Kedah pergi keluar negeri yang lain? Ini bukan sesuatu yang Sanusi boleh bohong hari ini. Dan kamu cerita peluang pekerjaan itu berdaya saing itu dalam tempoh 30 tahun. Hebat. 100,000 dalam waktu 30 tahun. Bahagilah. Kawan-kawan bahagi 100,000 dengan 30. Dapat berapa aja. Jadi inilah satu pembohongan yang kita boleh lihat bahawa mereka spin sana spin sini. Rakyat nak hari ini, rakyat Kedah nak 100,000 peluang pekerjaan itu ada di dalam negeri itu selepas PRU ke-15, selepas PRN yang ada ini nanti. Jadi mereka boleh bekerja. Ada peluang pekerjaan. Bukannya kamu nak pergi cerita dalam waktu 30 tahun. 30 tahun bagi dengan 100, itulah yang kita boleh nampak. Berapa ribu saja. 100,000 bagi dengan 30, dapatlah 3,000. Jadi itu ulasan saya. Serta nak panjang-panjang. Sekian. Terima kasih.